Dalam video kali ini, saya akan kongsikan cara mengajar menulis ulasan menggunakan teknik gambaran monolog dua petak. Apa itu monolog? Monolog ialah pertuturan kepada diri sendiri yang diucapkan dalam hati. Mengapa dua petak? Petak satu penting untuk murid mengingat format menulis ulasan. Petak kedua penting untuk murid menulis isi tersurat dan isi tersirat dalam ulasan. Juga penting untuk murid menulis ulasan dengan laras bahasa yang betul. Ini adalah contoh teknik gambaran monolog dua petak. Murid-murid akan diajar melukis kedua-dua petak ini dalam satu kertas yang sama. Ini merupakan teknik gambaran monolog dua petak bagi petak yang pertama. Petak yang pertama ini bagi membantu murid mengingat format ulasan. Murid perlu melukis gambar dirinya sendiri sedang melihat sebuah foto. Foto tersebut merupakan diri mereka dan seorang kawan. Monolog yang ditulis ialah gambar menunjukkan aku suka dia ke? Gambar menunjukkan aku suka dia ke? Monolog ini perlu ditulis mengikut turutan seperti yang ditunjukkan. Seperti yang diberitahu sebentar tadi, ini merupakan cara murid mengingat format menulis ulasan. Gambar menunjukkan merupakan cara untuk menulis pendahuluan. Aku suka dia untuk menulis isi. Ke untuk menulis kesimpulan. Untuk membina ayat awal bagi pendahuluan. Gambar menunjukkan. Perkataan gambar boleh diubah mengikut bahan rangsangan yang diberi dalam soalan. Contoh, gambar menunjukkan, carta menunjukkan, petikan menunjukkan, peta pokok menunjukkan. Aku suka dia, kata kunci untuk menulis ayat awal untuk isi. Aku, A antaranya, suka, S selain itu atau seterusnya. Dia di samping itu. Jika ada 3 isi tersurat, boleh gunakan hanya 3 penanda wacana di atas. Jika ada 4 isi tersurat, boleh gunakan keempat-empat penanda wacana tersebut. Untuk membina ayat awal untuk kesimpulan. Kesimpulannya. Dalam petak kedua, murid akan melukiskan gambarnya yang sedang berfikir apa ciri-ciri orang yang aku suka. Inilah monolog bagi petak kedua. Apa ciri-ciri orang yang aku suka? Soalan yang dibina ini akan membantu murid menulis isi tersurat tanpa meninggalkan isi tersirat. Contoh isi tersurat ialah pembersih. Apa yang murid ini nampak pada kawan di dalam gambar yang dilukisnya? Kawan itu pembersih. Mengapa isi tersiratnya? Supaya tidak mudah terkena penyakit berjangkit apabila berkawan dengannya. Kemudian, apakah isi tersurat yang kedua yang dilihat? Pandai matematik. Apakah isi tersirat di sebalik pandai matematik? Dia dapat membantu aku membuat latihan matematik. Sebenarnya, petak kedua ini membantu murid membina isi tersurat
tanpa meninggalkan isi tersirat secara semula jadi. Kalau aku suka dia, mesti dia terperanjat. Ayat ini menunjukkan kesan. Kesan merupakan isi tersirat. Jadi, inilah contoh teknik gambaran monolog dua petak yang perlu murid kuasai terlebih dahulu sebelum mengaplikasikannya di dalam ulasan. Petak 1 untuk mengingat format menulis ulasan. Gambar menunjukkan aku suka dia ke. Petak kedua untuk memahamkan murid cara menulis isi tersurat tanpa meninggalkan isi tersirat. Aplikasi teknik gambaran monolog dua petak untuk menulis ulasan. Ini ialah contoh soalan ulasan. Soalannya, maklumat di bawah menunjukkan aktiviti-aktiviti yang boleh mengeratkan hubungan kekeluargaan. Tulis ulasan tentang aktiviti-aktiviti yang boleh mengeratkan hubungan kekeluargaan. Panjang ulasan hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Ingat, murid perlu menulis kata kunci yang terdapat pada petak 1. Format menulis ulasan. Gambar menunjukkan aku suka dia ke. Lengkapkan terlebih dahulu. A antaranya, S selain itu, D di samping itu, ke kesimpulannya. Kemudian, murid perlu melengkapkan perenggan pertama. Gambar menunjukkan. Menunjukkan apa? Rujuk pada soalan. Gambar menunjukkan aktiviti-aktiviti yang boleh mengeratkan hubungan kekeluargaan. Boleh tambah yang boleh dicontohi. Jadi, gambar menunjukkan aktiviti-aktiviti yang boleh mengeratkan hubungan kekeluargaan yang boleh dicontohi. Antaranya, selain itu, di samping itu, semua ini perlu dilihat dalam soalan. Cari isi tersurat. Kemudian diikuti dengan isi tersirat. Baiklah, isi tersurat yang pertama. Antaranya, ibu bapa bolehlah membawa anak-anak makan di luar supaya dapat berkongsi kegembiraan bersama anak-anak. Ini ialah isi tersirat. Dalam satu ayat, ada isi tersurat dan juga isi tersirat. Selain itu, kita perlulah beriadah di taman bersama-sama keluarga. Ini merupakan isi tersurat. Kesannya, kita bukan sahaja dapat mengeratkan hubungan, malah dapat menyihatkan tubuh badan. Ini merupakan isi tersirat. Di samping itu, kita bolehlah melancong ke tempat menarik bersama-sama keluarga pada cuti sekolah. Ini merupakan isi tersurat. Kesannya, ahli keluarga dapat menenangkan fikiran seterusnya memberikan kebahagiaan kepada ahli keluarga. Ini merupakan isi tersirat. Kesimpulannya, aktiviti-aktiviti di atas harus diamalkan oleh setiap ahli keluarga agar dapat melahirkan hubungan keluarga yang saling menyayangi dan harmoni. Mudah kan? Terima kasih.